الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama berada di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana perjalanan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala satu perjalanan yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara doa yang di antara perkara yang boleh menghapuskan dosa dan boleh meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kasratul khutwa ila masajid, iaitu langkah-langkah yang kita berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain, mujahadah kita pada pagi ini tuan-tuan semua, satu mujahadah yang cukup bernilai. Pergerakan kita daripada rumah bukan satu pergerakan biasa, tapi pergerakan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam riwayat yang mengatakan langkah-langkah yang kita mari jalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala dikira sebagai sedekah ataupun akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua di antara special atau pemulianya orang yang sanggup bermujahadah tinggal segala-galanya menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi waktu subuh, waktu yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah untuk pagi ini saya nak bawa satu kata-kata yang disebut oleh seorang ulama, iaitu tentang punca-punca rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Ibn Qayyim rahimahullahu taala dia sebut arba'atun tajlibur rizqa. Kata dia empat perkara yang boleh sebagai menarik rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara yang boleh menarik rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali ialah qiyamul lail. Yang pertama adalah berqiyamul lail. Yang kedua wa kasratul istighfar fi al-ashar. Perbanyakkan istighfar pada waktu sahur. Yang tiga ialah ta'ahudus sadaqah, membiasakan diri dengan sedekah. Yang keempat ialah wazikru awwalan nahari wa akhirah, iaitu berzikir pada waktu pagi kemudian berzikir pada waktu petang. Ini tentu semua di antara amalan-amalan yang disebut oleh satu tokoh ulama yang tidak asing lagi, iaitu Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan tengok satu-satu pada hari ini insyaAllah. Sebelum tu tuan-tuan semua, saya nak ambil sikit sejarah ringkas berkaitan dengan Ibn Qayyim yang menyatakan kenyataan ini. Nama dia adalah Muhammad bin Abi Bakar, yang masyhur dengan nama Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Rahimahullah ta'ala. Dia adalah salah seorang daripada ulama kurun yang ke-6, kurun yang ke-7. Dikatakan dia lahir pada tahun 691, kemudian dia meninggal pada tahun 751. Dia lahir di Dimash. Umur dia lebih kurang 20 tahun lah. Tentu semua, dia adalah satu peribadi yang suka berrehlah mencari ilmu. Patutlah kita perhati pada ulama-ulama dulu, di antara budaya dia orang tua semua ialah budaya berrehlah. Dia panggil berjalan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala di mana-mana saja.
Ini satu daripada budaya orang dulu lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah salafus soleh, di mana berjalan sana sini mencari ilmu, ni adalah satu daripada budaya dia orang. Sebab tu kalau kita belajar dalam ilmu hadis, kita dapati di sana ada ilmu mustalah hadis. Di sana ada satu bab yang membicarakan tentang rihlatul ulama fi talabil hadis, iaitu rihlah ulama dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni tuan-tuan semua, dia ni pernah dipenjara lah. Dia pernah dipenjara bersama untuk guru dia, iaitu Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Di mana Ibn Taymiyah ni tuan-tuan semua, dia ada dua orang murid dia yang masyhur. Pertama sekali Ibn Qayyim, yang kedua ialah Ibn Kathir rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Dua orang, tiga orang ni memang sekali lah dalam penjara dengan tok guru dia. Kemudian tok guru dia matilah penjara. Ibn Taymiyah matilah penjara. Kemudian tuan-tuan semua, saya nak sebut sikit tentang peribadi yang dicatat oleh ulama tentang peribadi dia ni, perangai dia ataupun ciri-ciri yang ada pada Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ni. Kalau ikut cerita mengatakan dia adalah orang yang memang banyak semaya lah, dan kana katsiras salati wa kana yusalli al-qiyam. Antara benda yang orang duk perhati ke dia lah, duk perhati, kemudian orang boleh buat rumusan tentang kehidupan dia ni. Dia salah seorang daripada ulama yang memang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan dia ni orang banyak beribadat solat. Sebab solat ni tuan-tuan semua, kita nak tahu orang tu hebat tak hebat, dekat dengan tak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ialah melalui ibadat solat lah. Dan ibadat solat adalah kunci kepada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula, antara peribadi dia ialah dikatakan dia ni memang kalau buat tahajud memang dia jaga sangat. Dan betul lah pengamatan dia ni yang kita akan bincang lepas ni, melalui qiyamul lail atau melalui tahajud ni antara punca kepada rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana riwayat mengatakan dia salah seorang daripada orang yang jaga benda-benda ginilah. Dan tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada salafus soleh, di antara budaya dia orang, buat semaya tahajud ataupun berqiyamul lail ni memang satu benda yang menjadi satu kelaziman pada dia orang lah. Walaupun benda tak wajib di segi Islamnya, tapi oleh kerana dia adalah amalan yang cukup besar nilai, di mana antara amalan yang dia ni besar nilai satu, kemudian amalan dia panggil berkhulwat bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk berseorangan berdoa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua, antara sifat dia adalah antara orang yang banyak berzikir lah, kan. Kemudian dia ni yang terakhir sekali di antara pengamatan orang kepada pribadi ni adalah dia suka sangat menunaikan ibadah haji. Sehingga dikatakan setiap tahun dia pergi melaksanakan ibadah haji di kota Makkah Al-Mukarramah. Ini tuan-tuan semua di antara pribadi tokoh yang kita bincang hari ini, tokoh yang kita bincang kata-kata dia pada hari ini. Di mana tuan-tuan semua kita cuba tengok satu persatu pembahasan berkaitan dengan apa yang disebut sebagai punca rezeki ni, yang disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan semua orang nak belaka, kan. Dalam dunia ni tak ada orang tak sih pada rezeki, kan. Tak ada orang yang tak nak pada rezeki, semua nak belaka, kan. Nak kaya, nak duit dan sebagainya. Cuma orang lain ni kalau sebut rezeki, dia nampak harta ke depan tu lah. Kalau bincang bab rezeki, dia lebih tengok kepada kebendaan di hadapan dia. Sebab dalam Islam ni, kalau kita bincang masalah rezeki, yang selalu kita bincang semua lah, dia bukan hanya sekadar dalam bentuk kewangan ataupun kebendaan semata-mata, tapi dia merupakan dia ni kemudahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam bentuk berbagai-bagai. Apa-apa saja kebaikan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sama ada berkaitan dengan kesihatan, sama ada berkaitan dengan rezeki, sama ada berkaitan dengan kehidupan kita, segala kemudahan itu semua dikatakan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuma kita tengok hari ini bagaimana Islam dia melihat tanda rezeki ataupun punca rezeki ini di samping hijau lah. Hijau beramal itu adalah punca rezeki. Cuma kalau tengok dalam kenyataan dia ni, mengikut pengamatan dia lah, dia adalah ahlillah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpandu kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah membuat rumusan bahawasanya dia ni
antaranya 4 perkara ini adalah punca kepada rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tentu semua yang pertama sekali yang disebut oleh Ibn Qayyim tadi adalah berqiyamul lail. Ini antara amalan yang merupakan wasilah atau punca kepada rezeki. Kan? Berqiyamul lail itu semua adalah satu saat mana yang saya sebut tadilah. Mana manusia dia berkhulwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni kalau panggil keluar mana dia tina yatas kena ingat tu lah. Tak, istilah yang digunakan oleh orang sekarang ni kalau sebut khulwat, mana penakapan khulwat antara lelaki perempuan. Kalau dulu kalau sebut khulwat, mana tuan semua biasanya orang berkhulwat, hamba Allah Ta'ala berkhulwat dengan Allah Ta'ala, mana dia bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu malam kan dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada orang, dia bermunajat, dia berdoa, dia mengadu hal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu kita panggil qiyamul lail. Dan qiyamul lail ni tuan semua, dia masa yang begitu luas yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh kita nak buat masa mana? Start daripada waktu tepat, daripada waktu isya sampai makna sebelum subuh. Okay, ini satu peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita lah. Nabi tak kata pukul 1 payah pukul 1. Nabi tak kata pukul 2 atau pukul 3 kan. Satu peluang yang betul besar yang diberi ruang kepada kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun disebut sebagai qiyamul lail. Kemudian tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada apa dia ni, qiyamul lail ni antara seperti mana yang saya sebut tadilah, walaupun dia bukan wajib kan, tapi dia sangat satu yang malam yang sangat-sangat perlu sangat kepada orang-orang Islam ni. Dia adalah sumber kekuatan kepada kita. Sebab itulah bagi orang yang terutama kalau orang yang nak terlibat diri dalam ataupun terlibat dalam dakwah kita panggil, ataupun dakwah ni antara amalan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan dia orang lah. Dia ada sumber kekuatan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Batulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringkat awal dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, amalan qiyamul lail ni peringkat awal dia ada wajib kan. Satu amalan yang satu amalan yang wajib lah kepada dia orang. Kan, sebab mana dia adalah satu amalan yang membina ketahanan. Apatah lagi orang yang terlibat dalam perjuangan dakwah ke apa semua ni, dia akan berdepan dengan kerana-kerana yang berbagai oleh masyarakat atau oleh manusia. Orang kata ke dia lah, orang pelik dan sebagainya. Maka manakala orang yang tak ada ketahanan diri, maka sekaligus pakai bukti malah ragu gitu ya lah. Kan? Sebab kerja-kerja Islam, kerja-kerja menegakkan kebenaran itu semua satu kerja yang memang berat. Dan syaitan pun tak kena, manusia pun tak kena kadang-kadang. Kita sebut, kita ajak dia mari sembahyang, marah kadang-kadang. Dan sekali Nabi kata, "Gapai kubur masing-masing," dia kata secara dia dia kata. Banyak kadang-kadang benda-benda kata-kata yang boleh maknanya kadang-kadang mari sing kat telinga ke mana kan. Tapi bagi orang yang ada kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi dia satu benda biasa. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dididik dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ke awal di mana qiyamul lail satu daripada kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu semua kalau kita perhati sebab apa sebenarnya qiyamul lail ni ataupun kita beribadat pada waktu malam ni, apatah lagi di apa ni 1/3 malam tentu semua antara apa dia ni satu benda kebaikan yang Allah Taala akan bagi pada kita. Sebab tu kalau kita perhati kepada riwayat-riwayat yang mengatakan antara kemuliaan tuan-tuan semua orang yang berqiyamul lail khususnya pada akhir malam ni, pada akhir malam dikatakan tuan-tuan semua adalah apa dia ni dia panggil apa, masa pemberian atau masa pembahagian apa dia ni kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Tuhan bagi pada masa Tuhan apa dia ni, Tuhan dia panggil, Tuhan ada bagi, Tuhan ada atur apa-apa yang perlu diperoleh oleh manusia. Sebab tu dalam satu riwayat mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya kulla lailatin hatta yabqa sulus al-lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfiru lah hatta yanfajir al-fajru. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Taala ni mulianya pada malam di satu apa dia ni 1/3 waktu malam ni tuan-tuan semua, 1/3 akhir waktu malam ni di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut man yad'uni fa astajibulah. Di mana pada tuan-tuan semua pada 1/3 malam ni seperti mana yang saya sebut tadilah pembahagian apa dia ni dia panggil
pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam bentuk berbagai-bagai. Riwayat mengatakan Allah Taala sebut kepada siapa-siapa yang mendirikan, siapa-siapa yang menghidupkan waktu 1/3 waktu malam ni. Di sana ada beberapa perkara yang disebut dalam riwayat mengatakan man yad'uni fa astajibulah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa-siapa yang berdoa kepada aku waktu ni, aku akan terima doa dia. Okay, maknanya tuan-tuan semua, waktu 1/3 malam ni antara benda yang special atau mulia adalah layanan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana riwayat ni mengatakan siapa-siapa yang berdoa kepada aku pada masa ni, aku akan terima doa dia. Ini satu kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua, Tuhan bagi malam tu ataupun di akhir malam, wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa-siapa yang apa dia ni minta kepada aku nak gapo pada malam tersebut, kan, nak gapo Allah Taala akan bagi, kan. Maknanya kata lain, apa dia ni pemberian akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang kita minta. Dan yang akhir sekali kata Nabi, katanya Allah Subhanahu wa taala, man yastaghfiruni fa'ghfirlah. Siapa-siapa yang apa dia ni, siapa-siapa yang apa dia ni minta keampunan daripada aku akan bagi pada dia. Itulah tuan-tuan semua benda-benda yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada orang yang dapat menghidupkan qiyamul lail, khususnya pada apa dia ni pada 10 akhir pada 1/3 akhir waktu malam. Berdasarkan kepada benda-benda ini tuan-tuan semua, maka mengikut pengamatan yang disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu ta'ala, kata dia rahimahullahu ta'ala, maknanya ini adalah punca apa dia sebagai punca rezeki. Sebab apa kita nak minta gapo, kan? Kalau berdasar kepada hadis ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada budaya hidup Nabi lah, kan, di mana berqiyamul lail ni di antara amalan yang tak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya walaupun benar tak wajib, satu segi mana Rasulullah nak ajak kita, wahai orang beriman, wahai hamba Allah, wahai orang yang dakwa diri sebagai hamba Allah Ta'ala, ini antara amalan yang kita kena pakat-pakat hidup. Kalau mengikut apa yang diamati oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepanjang dia duduk dengan Nabi, gapo dia buat rumusan, kata dia, qalat Aisyah radhiyallahu anha, la tada' qiyamal laili fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana la yad'uhu wa kana idza marida aw kasal shalla qa'idan. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah dia buat satu apa ni rumusan dia bersama dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara benda dia perhati tuan semua dalam kehidupan Nabi ni pada waktu malam. Dan sebelum dia sebut cerita Nabi yang dipesan kepada orang lain, Aisyah wasiat kepada orang ramai, kata dia, la tada' qiyamal lail. Wahai tuan-tuan semua, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, jangan kamu bertinggal qiyamul lail. Sebab apa kata dia? Fa innar rasul, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'uhu, Nabi tak pernah tinggal qiyamul lail, kan, walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Aisyah kata, siapa apabila dah sakit ataupun dia rasa tak kuat, katakanlah malam tu, Rasulullah akan sembahyang dalam keadaan duduk. Sebab itulah sembahyang sunat ni antara benda yang dibolehkan ialah kita boleh sembahyang duduk, walaupun makna kita mampu untuk berqiyamul berdiri. Ini satu kemudahan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Katakanlah kita malam tu puasa tak sedap atau puasa kurang rajin sikit, habis-habis dak, katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi dia sembahyang duduk, kan, sekejap ya. Maknanya kalau kita atas ikut apa dia ni, ikut kemampuan kita masing-masing lah. Yang penting sekarang ni kita diberi ruang untuk luar. Kalau tak boleh katalah rasa malah malam ni, atau berasa tak selesa atau berasa sakit, maka kita dibenarkan bersemayam dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk. Dia berbeza dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni lagu-lagu mana kalau kita kalaulah selama mana kita ada kemampuan, kita kena berdiri. Tapi kalau sembahyang sunat tuan-tuan semua, kita boleh katakanlah kita ada kemampuan berdiri, tapi kita nak selalu duduk, berasa tak aurat ke apa semua, katakanlah dibenarkan. Cuma dari segi pahala mungkin tak banyak sikit lah, kuranglah sikit, sebab kita ada kemampuan untuk berdiri. Tapi saya nak cerita kepada kita tuan-tuan, bahawasanya ini satu pelanggaran, satu kemudahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita, dan sebenarnya dia adalah sebagai targhib atau sebagai
satu cara Rasulullah SAW dia menggalakkan supaya kita buat benda-benda kita. Tak setinggal lagu letih pun tak apa, semaya duduk pun tak apa, atau berasa tak sedap atau apa berasa malas ke semaya duduk pun tak apa. Ini satu kebenaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak cerita bahawasanya makna benar ni kalau boleh tak setinggal, kalau boleh ikhtiarlah lagu-lagu mana pun supaya kita boleh buat walaupun sikit, walaupun dalam keadaan kita berada dalam keadaan duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan pernah bagi wasiat. Nabi kata, ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumul laili fataraka qiyamal laili. Rasulullah pernah nasihat satu masa. Rasul kata, wahai Abdullah, Rasul sebut pula satu orang sahabat, kata dia, jangan kamu jadi macam satu orang tu. Satu orang tu qiyamul lail kemudian berhenti gitu. Dia Rasulullah nak kalau boleh benda tu berlaku dalam keadaan berpanjang. Istiqamah kita panggil. Istiqamah. Rasulullah sebut kata, ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumul laili fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, kata dia, janganlah kamu jadi macam satu orang tu qiyamul lail kemudian dia tinggal lepas tu. Rasulullah nak supaya kita benar ni berlaku dalam keadaan berterusan walaupun sikit, walaupun 2 rakaat dan sebagainya. Okay. Itulah tuan-tuan semua antara tip yang pertama yang disebut oleh Ibn Qayyim, mengatakan apa dia ni salah satu daripada 4 perkara yang menjadi punca kepada rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, yang kedua pula ialah antara tip yang kedua yang disebut situ ialah perbanyakkan istighfar pada waktu sahur. Kan? Perbanyakkan istighfar pada waktu sahur. Ini masa-masa yang cukup mencabar tuan-tuan semua, kan? Masa biasa boleh lah, sebelum segitu lah, kan? Tapi masa ni masa yang istighfar ni kita boleh buat bila-bila masa. Kan? Kita boleh istighfar bila-bila masa. Sama ada masa tengah hari ke, masa kita berjalan dan sebagainya, kita boleh beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Ta'ala muliakan tuan-tuan semua. Orang yang beristighfar pada waktu pagi ni, pada waktu sahur ni, antara apa dia ni, ciri-ciri orang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita baca Al-Quran Karim tuan-tuan semua, antara apa dia ni, Allah Ta'ala sebut sifat hamba dia. Dan kita dah bicara sebelum ni pun, antara sifat hamba tuan-tuan semua, wal mustaghfirina bil ashar. Antara sifat hamba Allah Ta'ala sebut ialah orang beristighfar pada waktu sahur. Kalau kita baca dalam surah Al-Imran, Allah Ta'ala senara antara ciri-ciri hamba ni, antaranya ialah wal mustaghfirina bil ashar, iaitu orang yang beristighfar pada waktu sahur. Kan? Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut apa dia, sifat orang muttaqin. Kan? Ialah wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur apa dia ni, dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya satu saat yang cukup-cukup mulia di sisi Allah Ta'ala. Kembali pada apa yang kita bicara tadilah. Walaupun makna istighfar dibenarkan, dibolehkan bila-bila masa, kan? Tapi kerana comel sangatnya waktu sahur, waktu yang cukup besar apa dia, cukup bernilai di sisi Allah Ta'ala, masa kita munajat dan sebagainya, masa yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita segala-galanya, maka kita ambil kesempatan pada masa ini adalah masa terbaik seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diperkatakan oleh ulama. Okey. Tuan-tuan semua, kalau kita perhatilah kepada apa dia ni, kalau kita perhati kepada faedah istighfar ni, banyaklah tuan-tuan semua faedah istighfar ni. Okey. Banyak sangatlah segi istighfar tu sendiri, banyak sangat pahala akan diberi oleh Allah Ta'ala, apatah lagi masa sahur yang saya sebut tadi. Saya nak ambil satu daripada contoh bagaimana istighfar ni dia adalah apa dia ni, salah satu daripada dia panggil apa dia ni, wasilah ataupun kaedah terbesar sekali untuk dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keampunan daripada Tuhan ini boleh berlaku dalam berbagai-bagai bentuk, tu mana kita tak bicara semualah. Kadang-kadang dengan sebab kita duduk dalam majlis ilmu, kadang-kadang dengan sebab kita apa dia ni, kita jalan ke masjid, atau sebab kita tolong orang, itu adalah punca kepada keampunan daripada Allah Ta'ala. Ini khusus yang tuan-tuan semua, keampunan ini melalui kita minta istighfar. Saya nak ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, satu hadis yang kita dah buat seumur dah, tetapi sepatut jadi amalan kita lah. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu
wa in kana farra min az-zahfi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sebut, Nabi kata kepada dia, Nabi kata siapa-siapa yang berkata astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini antara ucapan yang selalu kita sebutlah. Ya, cuma sepatutnya jadi budaya hiduplah. Nabi tak sebut bila-bila masa ada hadis. Nabi kata siapa-siapa yang berkata astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayy, boleh baca dua, huwal hayyul qayyum atau huwal hayyul qayyum, boleh baca juga. Saya baca dengan huwal hayyul qayyum. Mana kalau baca kita yang kata gapalah, dua-dua tu boleh berlaku, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan? Nabi SAW mengatakan siapa-siapa yang kata benda ni mudah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana farra min az-zahfi, Allah Ta'ala akan hapus dosa dia. Sekalipun kata Nabi SAW, sekalipun dia lari daripada medan perang. Lari medan perang ni tentu semua dia antara kesalahan besar lah. Kan? Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi senaraikan apa dia ni 7 dosa-dosa besar yang sepatut dijauhi. Nabi kata ijtanibus sab'al mubiqat, jauhlah daripada 7 perkara yang akan binasa manusia ataupun dosa besar lah. Antaranya ialah apa dia ni, lari daripada medan perang. Kan? Lari daripada medan perang ni memang satu kesalahan besar, bukan kesalahan biasalah, sehingga disebut sebagai dosa besar yang akan binasakan manusia. Dan hadis kita baca tadi tu semua, siapa Nabi kata kalau orang kata astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ni, siapa perikak nak cerita bagaimana kemurahan Allah Ta'ala akan hapus dosa dia sekalipun kesilapan dia lari daripada medan perang. Ya, nak ceritanya walaupun kalimah yang begitu mudah sebenarnya, tapi kalimah yang kita ucap ni dengan penuh keinsafan, satu benda besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya keampunan yang begitu besar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi tuan-tuan semua. Itulah nak ceritanya, itu faedah dari segi kita istighfar. Ini kita belum kita bincang pada waktu sahur. Kan? Ini istighfar pada bahasa biasa ini pun maknanya dah besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua, istighfar ni juga macam saya sebutlah, dia adalah punca kepada segala-gala lah. Kita pernah dengar cerita dulu, saya pernah sebut seumur cerita Hasan Basri. Apabila orang mari jumpa dia berbagai-bagai soalan tanya, persoalan atau berbagai bentuk apa dia pertanyaan kepada dia, bagaimana menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Waktu mari masalah gotu, hari ni masalah gon, tak serupa pula ke masalah. Cuma penyelesaian yang diberi oleh Hasan Basri mengatakan perbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Kan? Macam mana yang saya sebutlah, heran juga. Sakit tak serupa bagi Panadol berlaku, kita rasa heran juga. Tak, sepatutnya sakit gon kita beri gon ni ubat ni, tapi bagi ubat tu dulu. Waktu di kalangan anak murid dia kata apa, Syekh kata dia bagi tu dulu, sedangkan masalah yang dia hadapi tak serupa berlaku, tapi kamu kata banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka kata dia faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Dia buat satu apa dia ni, satu ayat daripada ayat dalam surah An-Nuh di mana istighfar ni adalah punca kepada segala-galanya. Itu di antara rahsia kenapa dia bagi cadangan penyelesaian dalam masalah yang dihadapi oleh manusia yang berbagai-bagai itu dengan perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya besarnya apa nama istighfar ni, apatah lagi kalau benda tu berlaku apa dia pada waktu sahur. Habis-habis tak ada astagfirullah. Itu dah kita duduk cakap sorang-sorang lepas semaya apa astagfirullah, 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 makna kita kata dalam keadaan penuh keinsafan lah. Kita tak saya macam sengah-sengah hari astagfirullah tapi mata duk tengok telefon. Tak, astagfirullah mata duk tengok TV. Astagfirullah mata duk, kita tak saya maknanya apabila kita sebut zikir ni tuan-tuan semua, kita kena bagi fokus sungguh lah. Mata pada mulut berzikir, hati kita ingat apa yang kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok banyak tuan-tuan semua dalam masyarakat kita lah, bila sebut zikir hanya sekadar bibir lah. Kalau tempat orang ngatik juga, ngatik buah belah-belah. Bunyi la ilaha illallah sebunyilah la ilaha, tapi gitulah dok gua, kadang-kadang gurau ada kadang-kadang. Ini tak sepatut berlaku lah. Apabila kita sebut zikir pada Allah Ta'ala, maknanya kita kena ada, maknanya mulut kita berzikir, hati kita ingat kebesaran ataupun kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kata lain maknanya kita khusyuk dalam kita berzikir atau kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Itulah tuan-tuan semua apa dia ni tip yang kedua yang disebut oleh Ibn Qayyim tuan-tuan semua tentang rahsia untuk menarik rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui amalan apa dia ni, amalan kita istighfar pada waktu pagi atau waktu sahur. Kemudian yang tiga pula tuan-tuan semua ialah antara amalan yang dikatakan menarik rezeki ialah amalan ta'ahud as-sadaqah, iaitu membiasai diri dengan bersedekah. Okay. Kita rasa sedekah ni macam mana punca rezeki, habis rezeki dah. Kita ada 10 riyal, kita bagi 5, tinggal 5 ya. Okay. Itu neraca kita. Itu apa dia ni, neraca kita rasa macam tu. Ya, kita rasa bahawa dia ni kita bagi makin kurang rezeki kita. Tentu semua kalau kita perhati kepada hadis-hadis Nabi lah, dan selalu kita nak bincang sama dah. Hari ni pun saya nak ulang balik tentang nak cerita berkaitan dengan persoalan yang kita bincang hari ni ialah masalah sedekah ni. Kalau kita perhati tentu semua di mana pulangan kita boleh rumuskan pada dua lah. Dunia banyak Allah Taala akan bagi melalui amalan sedekah. Kemudian yang kedua pula ialah apa yang akan berlaku di hari akhirat. Tuan-tuan semua, antara yang apa dia ni yang disebut oleh dalam hadis ke atau dalam Quran ke amalan sedekah ni tuan-tuan, amalan yang pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infak tu kamu akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ke mana yang kita dengar semua amalan sedekah subuh yang selalu saya sebut yang menjadi amalan kita pada hari ini, alhamdulillah tuan-tuan semua, ialah di mana orang bersedekah pada waktu pagi ni ataupun waktu pagilah akan didoa oleh malaikat Allah Subhanahu taala, antaranya ialah minta supaya apa ni ditambah ataupun apa dia diganti selalu. Ini tuan-tuan semua adalah punca kepada rezeki. Sebab tu orang dulu dia kata, apabila dia tanya macam mana duit tak ada, kata banyak sedekah, dia kata dia kata tak ada duit, dia suruh sedekah pula. Cuba kita buat tu dalam kehidupan kita. Apabila kita bermasalah keuangan ke apa semua, kita cuba buat amalan tu. Saya rasa adalah pengalaman hidup sikit sebanyak, kadang-kadang benda tu jadi kadang-kadang. Bukan saya kata sebenarnya, tapi benda ni kita bincang dalam hadis mana kita bincang pada hari ni. Tuan-tuan semua, dari segi sedekah ni saya nak bawa sini beberapa perkara, banyak sangatlah kalau tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cuma macam saya rumus tadilah, dia dua benda yang kita akan dapat dalam kehidupan dunia ni. Memang apa dia ni terlalu jelas sangat apa dia ni kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada orang yang bersedekah. Yang pertama sekali dalam kehidupan dunia tuan-tuan semua, Allah Taala apa dia ni akan tambah rezeki. Akan tambah rezeki kepada orang yang suka bersedekah ni. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma naqasat sadaqatan min malin. Rasulullah kata maknanya tidak akan hilang, tidak akan apa kurang harta dengan sebab kita bersedekah. Maknanya Allah Taala akan barakah, bagi keberkatan dalam kepada rezeki kita sebenarnya. Allah Taala akan berkat rezeki kita, kemudian Allah Taala akan tambah, kemudian Allah Taala akan berkat kehidupan kita. Bukan hanya sekadar harta tuan-tuan semua, kemudian kehidupan kita sendiri, orang bersedekah ni akan dijaga ataupun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati lagi dalam kehidupan dunia, mudah-mudah tak ada saya sebut dia, maknanya pertama sekali Allah Taala akan bagi keberkatan dari segi harta dia. Yang kedua, dari segi kehidupan orang bersedekah tadi. Allah Taala akan bagi tenang hati dia, Allah Taala akan mudah rezeki dia dan sebagainya. Kemudian dalam kalau kita perhati kepada habuan yang akan dapat di hari akhirat ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah ni adalah apa dia ni as-sadaqatu burhanun. Di antara petanda iman kepada Allah Taala ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah melalui amalan sedekah. Sedekah ni amalan ataupun dipanggil alamat kepada keimanan satu orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua, di akhirat pula orang-orang yang apa dia ni bersedekah ni akan dipanggil oleh Allah Taala pada pintu dia. Kita dah bincang juga sebelum ni, maknanya pintu syurga ni ada beberapa pintu berbagai-bagai. Ada pintu semaya, ada pintu puasa, ada pintu berjihad. Satu lagi lah pintu apa dia ni, orang yang bersedekah fi sabilillah. Ada pintu khas yang Allah SWT akan sedia untuk dia orang. Kemudian lagi tuan-tuan semua ialah as-sadaqah tudfi'ul khati'ah. Antara benda yang melibatkan akhirat ni, orang sedekah ni adalah apa dia ni,
Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa dia. Kan? Itulah tuan-tuan semua beberapa perkara yang yang kita sebut ialah dari segi akhiratnya, maknanya dosa-dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So lagi tuan-tuan semua, di antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi kata anna as-sadaqah la tudfi'u an ahliha harral kuburi. Disebut bahawasanya sedekah ni dia akan memadamkan kepanasan kubur, dalam kubur bagi orang yang buat amal sedekah ni. Okey, maknanya satu penyiksaan yang berlaku dalam kubur dalam bentuk panas ni akan dihilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab amal sedekah yang dia lakukan. Banyak kita tahu semua yang kita dah bicara sebelum ni. Yang pentingnya katanya Ibn Qayyim, kata dia, kalau kita tak perhati, kalau mengikut pengamatan dia dan hadis ke dan Quran ke, kata dia membiasai diri dengan sedekah ni adalah punca kepada rezeki akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir pula tuan-tuan semua ialah antara tip ataupun kunci yang terakhir ialah zikir pada awal pagi, kemudian di akhir hari, ataupun disebut sebagai pagi petang lah. Amal yang berzikir pada pagi dan petang. Kan? Habis-habis dak pada sembahyang subuh, sembahyang asar gitu lah. Kan? Tapi tuan-tuan semua, kalau kita perhatilah dalam Quran ni banyak isyarat-isyarat supaya kita ambil masa. Ya, kita bagi masa sikit pada waktu pagi daripada waktu petang untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau benar tu arahan daripada Tuhan, mesti ada benarnya. Walaupun Tuhan tak sebut cara detail so kan. Tapi benda yang Allah Ta'ala arah tu, kita yakin maknanya ada kebaikan, ada pulangan yang Allah Ta'ala akan bagi kita. Kan? Kalau kita perhatilah, kalau kita baca Quran, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Tuhan sebut, Tuhan kata wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dalam surah Taha ayat 3 ayat 30. Allah Ta'ala kata wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah atau berzikirlah ataupun ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum daripada matahari naik waktu pagilah, dan sebelum daripada matahari terbenam waktu petang. Kan? Allah Ta'ala sebut khusus tuan-tuan semua dalam ayat ni. Kembali kepada apa yang saya sebut tadilah, mesti ada rahsia dia. Mesti ada kebaikan yang tersembunyi pada waktu tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta supaya kita boleh hidup ataupun boleh berzikir pada masa tersebut. Okey. Kemudian dalam ayat lain kita juga Tuhan kata dalam ayat lain pun macam tu jugalah. Banyak ayat Quran, contohnya wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Kan, ini semua kalau kita perhati dalam Quran banyak tempat yang Allah Ta'ala sebut supaya kita bagi tumpuan berzikir ni pada waktu pagi daripada waktu petang tuan-tuan semua. Itulah, ambillah masa tuan-tuan semua sikit sebanyak insya-Allah. Kan, dan saya cadangkan kalau boleh gapo-gapo istighfar zikir boleh berlaku. Ya, cuma di sana ada hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan supaya kita baca pada waktu pagi daripada waktu petang. Sekarang ni ulama telah susung tuan-tuan semua zikir-zikir yang molek-molek lah, yang berdasar kepada hadis Nabi dan sebagainya. Antaranya kalau kita boleh baca maksura lah. Pernah dengar tak maksura tak? Ada tulisan maksura. Itu contoh tuan-tuan semua yang kalau kita boleh beramal. Kalau kita perhati kepada hadis-hadis ataupun kelebihan-kelebihan dalam setiap ayat atau setiap doa maksura itu memang cukup comel tuan-tuan semua. Kan, kalau kita beli buku beli buku maksura, cari buku dia hurai tentang kelebihan qul huwallahu apa dia kelebihan dia ada disebut kan. Sebab itulah bagi saya comel sangat tuan-tuan semua kalau kita dia boleh bagi masa sikit untuk baca maksura. Maksura ada dua, dia ada hak besar, dia ada hak panjang, dia ada hak pendek. Kita ambil pendek, kita sampai panjang dulu. Kita start dengan pendek dulu. Okay. Dan maksura tuan-tuan semua dia bukan hanya sekadar bentuk zikir, dia ada kelebihan yang betul banyak sekali. Siapa katakanlah ada sungguh-sungguh orang ni kalau dia bermasalah dari segi kejiwaan ataupun dipanggil ni buat kat orang, dia kata gitulah. Okay. Ini antara antara dia panggil penawar atau benteng yang paling besar. Sebab tu saya pernah dengan satu orang memang sentiasa diganggu lah kan, tapi dia sentiasa orang lain kena sama, tapi dia ni sentiasa beramal dengan amalan-amalan gini kan, maka alhamdulillah kata dia selamat
Sebab dalam maksurah tak ada apa dia, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dalam maksurah pun ada apa dia, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajiz wal, banyak maknanya benda-benda yang kita dah bincang sebelum ni pun tentang kelebihan doa-doa tersebut. Sebab itulah tuan-tuan semua, ambillah kesempatan sebenarnya, ambillah kesempatan. Kita ni nak kata sibuk pun tak sibuk juga saya rasa. Kau sibuk tak ada ke apa? Tak. Lah ni banyak beralasan, tapi telefon tak apa. Telefon tak ada bunyi sibuk sikit abuk kan. Telefon lagi mana pedai ke dia tengok. Nak hari semaya pedai lagi, nak hari komat pedai lagi tengok berita. Nak ceritanya siapa gitulah. Kan? Tak tahulah, saya rasa saya pun gitu juga kadang-kadang kan. Tapi nak cerita gitulah tuan-tuan semua. Apa dia ni, kita nak beralas, saya kata tak ada masa, saya rasa kita malu kepada Allah Ta'ala lah. Kita malu sangat kalau kita rasa tak ada masa saya nak zikir sikit pagi-pagi. Tak ada masa nak zikir sikit petang, tak ada alasan. Dan zikir pagi petang tu tak semestinya kita buat ada di masjid. Yang kita dah naik kereta atau naik kenderaan boleh. Kita guna masa-masa tersebut supaya pada kita basah lidah kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Saya nak satu pada hari ini tentang apakah apa di antara zikir yang sepatut dibaca waktu pagi dan waktu petang lah. Saya nak ambil hadis kemudian nak sebut sikit tentang kelebihan dia. Tapi macam saya sebut tadi lah, kalau boleh cubalah amal maksurat lah. Saya anak-anak saya gitulah, kadang-kadang nak kereta petang kita baca ke lagu mana. Alhamdulillah saya anak-anak saya kecil pun boleh ingat habis maksurat lah. Kan? Sebab kita dah biasa macam tu. Kan? Kita pakai ada naik kereta, kita pakai petang kan maksurat, pagi-pagi sebagainya itulah. Sebab kadang-kadang masa kita terhad, kadang-kadang bukan terhad juga, maknanya kadang-kadang di sana sini kan. Kita boleh guna, kita boleh berzikir waktu duduk mana-mana pun, tak semesti dalam masjid. Kan? Kita boleh berzikir masa kita atas kereta ke atas motor dan sebagainya. Antara yang saya nak sebut sini pada hari ini tuan-tuan semua ialah hadis daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahdun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahdun qala mislama qala aw zada, rawahu Muslim. Okay, cuba tengok hadis ni. Kan, satu zikir terlalu mudah tetapi besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengikut apa yang dikongsi hadis oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man qala, siapa-siapa yang berkata, tak kira siapalah. Sebab tu lama ada dalam Islam bukan khusus pada tak lebah saja dak. Sebab tu Nabi kata man, ada yang kata kita bukan tak lebah, tak lebih tak lebah. Dia kata dah orang ni kecek kan. Amalan Islam ni kita ni tak lebah belaka, bukan orang tu ni tak. Kita sepatutnya ada tak lebah belaka. Kita selalu dengar kata ada orang apa ni amalan tak lebah ni bukan kita ni kata gitu kan. Rasulullah kata man qala, siapa-siapa yang kata, Nabi kata hina yusbihu wa yuhina yum, siapa-siapa yang berkata hak ni semasa waktu pagi dan semasa waktu petang. Apa dia amalan tu Nabi kata kan? Siapa-siapa tak kira. Mamak, Derih, Saleh, Fatimah, Yaakob, apa Yahya, kau gabung semua tak kira siapa. Siapa-siapa yang beramal dengan doa ni ataupun dengan zikir ni pagi dan petang. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi. Setia. Subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Dia baca satu kali. Mudah tak? Kau payah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi gitu ya. Cuma gitulah, oleh kerana boleh jadi banyak perkara kita dah tak tubik barang-barang kita boleh jadi gitulah. Kita ni buat zikir pun tuan-tuan semua kadang-kadang payah juga, bukan mudah nak tubik walaupun kita nampak pendek pun. Kan? Bukan mudah, tambah-tambah benda molek. Benda molek ni benda susah kadang nak tubik. Syaitan pun duk ganggu, nafsu pun duk ganggu juga, payah. Sebab itulah kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah, nak ingat kepada Engkau ya Allah. Kita minta Allah tak ada tolong kita. Bagi taufik kepada kita ingat ke dia. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah hamba boleh ingat kepada Engkau ya Allah. Tolonglah saya ya Allah boleh ingat kepada kamu ya Allah. Kan? Dia tak macam mana kalau nyanyi ke apa tu mudah cepat. Macam saya sebutlah, ada setengah orang apa bunyi nyanyi tu nak angin selalu. Mulutnya kaki tangis selalu. Mudah sangat benda-benda gitu. Tapi kalau buat zikir orang pendek bukan mudah untuk keluar daripada mulut dia. Kan? Sebab itulah kita doa apa dia, Allahumma ja'al lisani rataban min zikrik. Ya Allah, jadikanlah lidah kami ini basah untuk ingat pada Engkau ya Allah.
Yang kita doa Tuhan kan, ya Allah jadikan lidah saya ni lidah yang basah sentiasa ingat kepada Engkau. Okey, dalam doa, dalam zikir mudah subhanallah bihamdihi tu ya. Subhanallah bihamdihi. Nak kata sekejap tak sampai 5 minit. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kan? Gapo dia habuan yang Allah Taala akan bagi. Kan kita baca pagi dan petang kata Nabi, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bi. Tidak ada orang paling lebih daripada dia orang ni. Kan? Tidak ada orang yang paling lebih daripada orang yang berkata dengan kata-kata ni. Kan? Kecuali Nabi kata kalau orang itu kata seperti itu juga. Kalau orang itu kata macam dia ataupun kata lebih daripada Tuhan, tak nak lawan lah tu. Yang pentingnya mulia sangat orang kata-kata kalimah macam ni. Iaitu kalimah apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itulah tuan-tuan semua, kalau kita boleh, insya-Allah kita boleh mula hari ni, kita boleh tak? Insya-Allah kita harap supaya amalan subhanallah wa bihamdihi jadi amalan kita insya-Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Besar sangat apa dia nilai dari Allah Subhanahu wa taala di samping doa-doa lain lah. Dan termasuk juga zikir lah, baca Quran. Baca Quran, termasuk juga kita baca kitab, baca buku sebagainya, itu semua termasuk dalam bab zikir belaka. Cuma di sana ada zikir khusus yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Temannya saya sebut adalah saya cadangkan supaya kalau boleh bacalah maksurat kan. Doa-doa dalam maksurat tu doa yang cukup besar nilai serta Allah, ambil daripada Quran dan ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ambil daripada tok lebah ni tak. Orang lain ni kadang-kadang dia tak suka ambil Nabi, dia ambil doa-doa mana Allah Alam lah. Kadang-kadang dia pelik-pelik kadang-kadang doa. Baru ni satu orang teman jumpa saya nak betul doa sikit Ustaz, kata ambil mana dia baca tu saya tak faham, walaupun bahasa Arab tak faham, dia bahasa ke apa tak lah, tapi dia beramal lama dah. Kata saya pun ajar dia kita ambil Nabi lah selamat kan. Dia ambil kadang-kadang tak faham pula, dia pun tak faham, dia baca pun tak betul pula kan. Kepada taala wallahu alam lah tuan-tuan semua. Sama-sama lah tuan-tuan semua kita cuba kembali kepada apa dia zikir-zikir yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada berkat dia. Pertama sekali zikir, yang kedua pula ialah kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan semua, sebagai kesimpulannya saya sebut tadi ialah arba'atun tajlibur rizqa, 4 perkara yang insya-Allah dia boleh menarik rezeki. Yang pertama sekali ialah qiyamul lail. Yang kedua pula ialah perbanyakkan istighfar pada waktu sahur. Yang ketiga pula ialah membiasakan diri dengan sedekah. Yang keempat ialah jadikan budaya zikir pada pagi dan pada waktu petang. Itulah tuan-tuan semua di antara tip ataupun apa dia ni kaedah-kaedah yang disebut oleh Ibn Qayyim, maknanya untuk kita dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua yang kita boleh bincang pada hari ini. Sama-samalah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan yang kita bincang ini adalah menjadi amalan yang sebati dalam kehidupan kita lah. Moga-moga kita sentiasa diberi barakah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.